大家，当我们知道今天的题目就是逃神节的敬拜，那你们感觉自己已经逃节呃逃神节的吗？你们的敬拜已经逃神的节吗？呀，这个是我们有思想，我们可能也拥有了逃生学的观念，什么逃生学的敬拜是什么意思呢？有什么观念呢？可能是我们有一些观念，我们学了从讲道，还是从课程培训班，还是当我们读书的时候，还是可能是我们听讲座的时候，呃，那如果大家已经听到关于这个题目的话，那对你们来说，重要的因素是什么呢？超神喜悦的敬拜的最重要的因素是什么呢？哪一个因素是最重要的？我们大家也是可能想一想，可能如果大家要分享也是可以啊。对大家来说，神喜悦的敬拜的因素是什么呢？行，我邀请大家可以分享一点一点。也好，我没超生有害见，是超生邪是敬畏上帝，我们要敬畏上帝。我们要敬畏上帝。哦，很好的答案。其他人呢？有答案吗？好，神喜悦的敬拜的因素是什么呢？弟兄姊妹们，当我是想关于这个题目的时候，我也默想哪一个因素是最重要的。后来我找到这个答案，对我来说，那这个是最重要的因素，就是关于使命，关于生命。当我们要拥有讨神喜悦的敬拜，我们要注意到使命。特别今天下午我要强调第一跟第二的第二条啊，OK，呃，第一的生命的第一条说，除了我以外，你不可有别的神。后来第二条的就是不可为自己雕刻偶像。Jadi saudara-saudara sekalian, ketika saya ya merenungkan akan tema ini, apa sih yang menjadi faktor yang paling penting di dalam penyembahan yang menyenangkan Allah itu? Ya, mungkin masing-masing dari saudara tadi sudah pernah memikirkan, pernah belajar dari khotbah ataupun dari seminar, dari kelas-kelas yang pembinaan atau waktu baca buku bahwa ada faktor-faktor yang menentukan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan secara pribadi, saya mendapatkan ini bahwa sangat penting sekali kita memperhatikan 10 hukum secara khusus di dalam butir yang pertama dan yang kedua. Hukum yang pertama dan yang kedua. Yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi saudara sekalian, saya melihat bahwa yang paling penting ya di dalam kita menyembah Tuhan itu adalah bahwa kita melihat bahwa Allah itu adalah satu-satunya
objek daripada penyembahan kita. 弟兄姊妹们，当我们要敬拜上帝，最重要的事情，我们要注意到，上帝是敬拜的对象，独一对象的对象的，就是敬拜的对象。所以呢，如果我们默想这两条生命的话，那请问大家觉得自己已经拥有高上帝觉的敬拜吗？就是我们把我们能够关注在上帝身上。当我们敬拜上帝，我们关注在上帝身上，我们有这样的敬拜吗？弟兄姐妹们，这个是我们要问自己，我们要自己检查。那我要给大家我的意义。敬拜到喜悦上帝的敬拜是什么呢？就是我们唯独敬拜独一的真神，我们唯独敬拜独一的真神，所以我们只有敬拜上帝，没有敬拜其他人。我们也只有一位上帝，所以我们叫他真神这样的呀。那弟兄姊妹们，从出埃及记第24章第23节，OK，我们能够看这个经文，就是上帝给以色列百姓的命令。当以色列百姓从出埃及的以后，后来上帝给他们这个命令，透过摩西给的，你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。后来在第24节，我要为我筑土坛，在上面以牛羊编为燔祭和平安祭，燔祭下我名的地方，我必到那里赐福给你。就是在这里有两种的命令。第一呢，你们不可做什么？然后第24节，上帝命令我们要做什么？所以现在我们可以看，当上帝叫我们不要做什么，不要做什么呢？不可就是不要做什么神像与上帝相配。弟兄姊妹们，这个上帝给以色列百姓的命令，后来我们也可以看在23节，上帝给他们这个命令，就是当以色列的人还没有进入迦南地的之前，上帝已经给他们这个提醒他们，我的狮子要在你面前行，令你到亚摩利人、赫人、比利时人、迦南人、西魏人、也布斯人那里去，我必将他们剪除。弟兄姊妹们，上帝已经提醒以色列百姓，他们在迦南地的时候，他们会与其他的百姓见面，但是上帝已经告诉他们，你们要小心，当他们面对外邦人的时候，那你不可跪拜他们的神，不可侍奉他，也不可效法他们的行为，却要把神像进行，才会打碎他们的柱像。
弟兄姊妹们, jadi di sini kita melihat bahwa ternyata setelah bangsa Israel itu keluar ya dari tanah Mesir, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Allah sudah memperingatkan mereka bahwa mereka itu nanti waktu masuk ke Kanaan, mereka akan berjumpa dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, nah karena itu Allah berkata, jangan sampai kamu menyembah kepada Allah-Allah bangsa asing itu. Jangan melayani atau jangan melayani Allah daripada bangsa-bangsa asing ini. Jangan ikuti perbuatan mereka yang menyembah ilah-ilah. Ya, jadi itulah yang Allah sudah pesankan. Ya, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, 你们要侍奉耶和华你们的神. Yang harus kalian lakukan adalah kamu harus melayani Allahmu, Tuhanmu. Ya, jadi kita melihat di dalam perintah Allah ini ada dua, yang satu melarang kita melakukan sesuatu, yang lainnya adalah Allah menyuruh kita melakukan apa. 所以上帝的命令有两种，他叫我们做什么，其他的他叫不要做什么呀，他要我们侍奉他，不要侍奉其他的神。Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-32 dari Keluaran 23 ayat pasal 23 ayat 32 ini, dan bahkan di dalam ayat yang ke-33 ini, saudara sekalian. 上帝说不可和他们并他们的神立约。Jangan kamu membuat perjanjian dengan bangsa asing itu, bahkan dengan Allah mereka. Jangan dengan ilah mereka. 33节说，他们不可住在你们的地方，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网罗。Saudara, Tuhan memperingatkan bangsa Israel ini, hati-hati. Kalau kamu sampai melayani akan Allah daripada bangsa asing itu, maka itu akan jadi jerat buat kamu. 弟兄姊妹们，上帝提醒以色列人、以色列百姓，但是他们听到吗？他们没有听到上帝的命令，他们没有顺从上帝的命令。我相信大家曾经听过这个故事，就是在出埃及记的32章，当以色列百姓等待摩西下山的时候，他们没有耐心，所以他对亚伦说，起来为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及的那个摩西，我们不知道他遭了什么事，所以当上帝给摩西他的命令，以色列人他们在山下，他们建立一个偶像，就是金牛犊的。弟兄姊妹们，所以从这里我们能够看到，我们不敬拜偶像本来是容易的事情吗？那个是简单的事情吗？ Saudara-saudari sekalian, apakah tidak menyembah berhala itu adalah hal yang mudah atau tidak sih? Ternyata bangsa Israel aja, waktu Mose lagi menunggu Tuhan memberikan perintah di atas gunung, dan mereka tidak sabar, lalu mereka bilang sama Harun, kita dirikan aja itu sebuah berhala, yaitu supaya kita bisa menjadikan dia Allah kita, dan dia akan memimpin kita ke depan. Karena kita tidak tahu gimana si Mose kabarnya itu ya, Musa itu kabarnya gimana. Ya, jadi bangsa Israel itu melakukan demikian. Dan ternyata betul mereka mendirikan akan berhala daripada lembu emas ini. 弟兄姊妹们，我们可以默想这个事情，在我们生活当中，我们能不能不
拜偶像呢？看起来是很容易的、很简单的事情，但是本来不是这样的。那现在我想跟大家分享，在列王记下10章，在29节这样说：这是耶户离开尼巴的儿子耶罗波安，是以色列人现在最立的那罪，就是拜波特利和丹的金牛犊。弟兄姊妹们，上帝称呼拜偶像的罪为现在罪里的那罪。Allah itu memberikan nama kepada dosa penyembahan berhala itu sebagai satu dosa yang tertentu yang dikatakan sebagai kamu jatuh di dalam dosa itu, begitu ya. Kamu jatuh di dalam dosa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti apa? Dosa ini begitu nyata ya, begitu najis di hadapan Tuhan. 当上帝叫拜偶像的罪为现在罪里的那罪，意思是上帝看到那拜偶像的罪是何等恶定的罪，弟兄姊妹们，所以今天我想问大家，你们现在罪里的那罪吗？Apakah saudara juga jatuh di dalam dosa itu? Dosa yang tertentu itu. Apa itu? Dosa menyembah berhala. 你们是否在你们生命当中也是有这样的罪，就是拜偶像的罪？那我们可以想想，是否在我们的生命中，我们有没有敬拜上帝，同时敬拜偶像？Apakah dalam kehidupan kita menyembah Allah, tapi dalam bersamaan waktu kita juga menyembah berhala? 我们想一想，我们这样做的吗？那第二呢？我们做看得见的偶像可能是没有吧，但是会不会我们做看不见的偶像？ Kita mungkin kalau dikatakan melakukan dosa penyembahan berhala yang kelihatan, ya kayaknya enggak tuh. Tapi coba kita pikirkan, apakah mungkin kita ini melakukan penyembahan berhala yang tidak kelihatan, yang nggak ada fisiknya? 这个是我们要思想。那第三呢，我们也要思想，最后我们还是自行敬拜传统的偶像，也是我们做敬拜现代的偶像呀。所以我们可能是以前我们还没有信徒的时候，我们有传统的信仰。那后来我们还没有完全离开传统的信仰，所以一边敬拜真神，我们也敬拜传统的偶像。Jadi saudara mungkin saja kita punya latar belakang ya, punya agama tradisional sebelum kita masuk ke dalam agama Kristen, sebelum kita menjadi orang Kristen, dan kita belum sepenuhnya meninggalkan kepercayaan yang lama itu, ya, yang tradisional itu. Sehingga kita itu di satu sisi kita menyembah Allah yang benar, tapi di sisi yang lain kita juga masih menyembah kepada berhala. 那saudara kita akan 我们可以看从创世纪第3章，我们大家一定知道这个故事，就是当亚当跟夏娃他们第一次堕落，kita bisa ingat cerita ini
yaitu ketika Adam dan Hawa pertama kalinya jatuh ke dalam dosa. Ya, dan saudara sekalian, 因有女人说你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶. Nah, saudara, iblis itu ya melalui si ular itu dia apa tuh namanya menggodai Hawa dan mengatakan sebenarnya kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu tuh nggak akan mati gitu ya. Tapi justru matamu itu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. 那说弟兄姊妹们，本来我们知道魔鬼他本来是堕落的使者，当他要像神的时候，他变堕落了，所以现在他使用同样的方式来引诱夏娃，使夏娃也是能够他像如神一样。Saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat bahwa ternyata iblis itu ya sebenarnya dia itu adalah malaikat yang jatuh. Dia itu jatuh karena dia pengen seperti Allah, makanya dia jatuh di dalam dosa. Tapi dia menggunakan cara yang sama kepada Hawa untuk apa? Untuk dia punya keinginan seperti Allah, sehingga Hawa itu jatuh di dalam dosa. 弟兄姊妹们，在我们的生活当中，可能不可能，我们也是像神一样。可能我们追求在我们的生活当中，我们要将神完全，将神厉害，将神拥有巨大的荣耀。我们是这样的吗？Saudara-saudara sekalian, mungkin kita perlu merenungkan ya dalam kehidupan kita itu, mungkin nggak kita itu punya kecenderungan seperti ini, keinginan untuk menjadi seperti Allah. Apakah yang kita kerja dalam kehidupan kita itu adalah supaya kita sempurna seperti Allah, yaitu kita itu bisa punya kemuliaan yang seperti Allah, gitu ya. Nah itu kita pikirkan. Mungkin kita tidak secara sadar kita terjadi akan hal itu. Tapi 弟兄姊妹们，在马太福音第6章24节，圣经就是耶稣基督提醒我们，一个人不能侍奉两个主，不是这个爱那个，就是重这个轻那个，你们不能又侍奉神又侍奉mammon. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 24 dia mengatakan, ya kamu tuh nggak bisa melayani dua tuan, nggak bisa kamu melayani yang satu dan kemudian melayani yang lain. Kamu tidak bisa melayani Allah dan kemudian yang satunya kamu melayani Mammon. Mammon 的意思就是财力，Mammon itu artinya adalah uang ya. 所以我们在这里能够看到怎么基督提醒我们，我们不要同时敬拜上帝，同时敬拜偶像，又敬拜上帝，又敬拜偶像，我们不可这样。Kita tidak boleh bersamaan waktu ya pada saat yang sama menyembah Allah, tapi juga kita menyembah kepada berhala. 那我们怎么知道呢？我们同时敬拜上帝，也是同时敬拜偶像呢？我们又敬拜神，又敬拜偶像呢？我们怎么知道呢？我们可以问自己：第一呢，如果你在银行剩下多少钱会使你发疯呢？Jadi gimana kita menguji diri kita itu menyembah berhala atau menyembah Tuhan ya secara bersamaan waktu. Pertanyaan pertama buat diri kita adalah di bank itu uangnya sisa berapa yang bisa membuat kita jadi gila gitu ya saudara ya.
Jadi kalau uangnya tinggal sisa berapa, terus kita merasa bahwa kita itu jadi sewot begitu ya, jadi khawatir dan jadi apa, waduh, bisa kacau begitu ya. Itu 如果我们因为在银行的存留的钱，我们发疯的话，那我们是拜财力。第二呢，我们怎么能够考验自己呢？如果我们拜财力呢？第二呢，我们要存多少钱才满足呢？我们要存多少钱才感到安心呢？那个也是能够成为我们的考验的方式。Dan satu cara yang lain adalah gimana kita bisa menguji kita apakah kita juga menyembah uang ya, yaitu uang itu harus kita sampai dapat berapa banyak baru kita merasa puas. Kita punya uang berapa baru bisa kita merasa aman, nyaman gitu ya, merasa damai. 这个是我们要问自己。那有其他的方式，比如说，请问你们的奉献有1/10奉献吗？你是信1/10奉献吗？还是你的奉献是1/10？是没有，你没有奉献1/10奉献。那我们奉献每一次奉献，我们是否也是价钱？你的10年前、20年前第一次奉献的时候，跟今天的奉献数目是一样吗？Saudara sekalian, kita juga bisa menguji ya, apakah kita juga memberikan persembahan persepuluhan atau tidak, ya? Ataukah persembahan kita selalu kurang dari 1/10 buat Tuhan? Dan apakah persembahan kita tuh 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau pertama kali kita memberikan persembahan dengan persembahan yang kita berikan hari ini sama nggak jumlahnya? 我们没有真心想给上帝奉献。Kita tidak ingin tidak ingin sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan. 我们没有考虑10年前我奉献多少，那现在因为上帝继续祝福我，所以我要感谢上帝，我要加上那个奉献的数目。Ya, dulu saya persembahan sekian, tapi sekarang karena saya merasakan berkat Tuhan, maka saya mau menambahkan jumlah persembahan saya. 有这样发生吗？在我们的生活？弟兄姊妹们，我记得啊，我曾经有一个经验，就是我年轻的时候，从我信耶稣之后，我马上给上帝奉献。当我的妈妈给我领钱，每个星期我给上帝1/10奉献。呀，我的零钱，比如说7000，那我给上帝1000，那时候我给上帝1000，所以超越1/10奉献，每次是这样。后来不单单给1/10奉献，我也给感恩奉献。那给感恩奉献的时候，我不单单给一样的数目，有时候我考虑。哦，我已经10年前了，给上帝感恩奉献，那现在我要给多少？所以我加上我的奉献，那这样我要保护自己，我不要成为爱财力的人。OK，好，弟兄姊妹们，那我们可以也看从《使徒行传》17章16节，就是保罗在雅典的时候，他们等候他们的时候，看见
满城都是偶像，就心里着急。弟兄姊妹们，我们的城市，我们的家乡，我们的周围也是满着偶像吗？满着偶像吗？我们是否不知不觉也一起欣赏偶像的存在吗？也特别当我们去旅游的时候，旅游团常常带我们去参观巨大的庙。Nah, saudara sekalian, ketika Paulus ya ada di Athena, dia tuh melihat bahwa seluruh kota itu tuh penuh dengan apa tuh berhala-berhala, penuh dengan berhala-berhala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kota kita, apakah tempat asal kita, apakah sekitar kita juga penuh dengan berhala-berhala? Dan apakah kita secara tidak sadar kita menikmati keberadaan daripada berhala-berhala yang ada di sekitar kita ini? Misalnya kalau kita pergi apa tuh tamasya ya, kita itu apa tuh bisa dibawa oleh tur kita itu untuk mengunjungi akan eh, itu tempel-tempel ya, tempat wihara-wihara yang bagus, yang besar. Nah, kemudian secara tidak sadar kita mulai mengagumi akan wihara itu ataupun berhala-berhala itu ya. 好像是很荣耀的偶像ya, seperti berhala yang punya kemuliaan. 弟兄姊妹们，我再问大家，我们我们有什么偶像呢？我们的偶像是什么呢？可能是我们的偶像是现代的偶像，就是现在有 AI，有 AI 呀，有 ChatGPT，有 DeepSeek，有 Gemini 等，我们感到啊，好厉害呀，有 AI 好厉害呀，我们追求掌握AI，我们越来越掌握 AI，我们越来越离开上帝，因为我们越来越依赖 AI。Saudara sekalian, mungkin dosa kita itu merupakan dosa yang modern ya. Contohnya ada AI, sekarang ada ChatGPT, DeepSeek, Gemini, dan kemudian kita itu merasa, wah ada AI itu begitu hebat ya. Nah, semakin kita mengandalkan AI, semakin kita bergantung kepada AI, dan demikian kita makin meninggalkan Tuhan, gitu ya. Jadi, 我们的偶像就是 AI。那可能是也现在我们的 AI 可能是Bitcoin 呀，就是比特币cryptocurrency。saudara sekalian kita merasa wah 这个是我们可以得到很多利益，透过玩Bitcoin。那我们也是我们的偶像是什么呢？大家可以想一想，是社会的地位吗？还是我们的学位吗？还是我们的汽车吗？我们想要的是最新的、最贵的汽车。教会也是能够成为我们的偶像，哇，怎么会呢？就是当我们在教会受到认可的对待的时候，我们感到很舒服。当我们在教会称为重要的人物的时候，我们会感到很满意。然后我们想，我们的教会比其他的教会好，所以我们觉得我们的教会是最好的教会。Saudara, ternyata kita ini bisa ya ada berhala-berhala yang lain, misalnya saudara sekalian kedudukan di tengah masyarakat ataupun itu apa gelar-gelar pendidikan kita, saudara sekalian, itu bisa menjadi berhala buat kita. Atau mungkin kita punya kendaraan, pengennya yang paling baru, yang paling mahal, itu ya yang kita inginkan. Bahkan gereja aja bisa menjadi berhala buat kita. Gimana ya? Masa sih gereja aja bisa menjadi berhala buat kita? Yaitu waktu kita di dalam gereja, kita merasa bahwa kita mendapatkan pengakuan, ya, diperlakukan dengan pengakuan, ya, keberadaan kita di gereja. Ataupun ketika pelayanan kita, ya,
diakui, dan juga saudara sekalian ketika merasa bahwa gereja kita itu adalah gereja yang bagus, lebih bagus daripada gereja yang lainnya, maka kita merasa bangga. Sudah, kita bisa melihat bahwa gereja juga bisa menjadi berhala buat kita. 那这个跟后来其他的呢，可能是我们也是我们的配偶也是能够成为我们的偶像，呀，我们的家庭能够成为我们的偶像，我们的孩子们，我们的父母能够成为我们的偶像。我们怎么知道呢？当我们的家庭拦住我们在耶稣基督里成长，那这个表示我们的家庭、我们的配偶、我们的孩子们还是我们的父母成为我们的偶像。Saudara sekalian, keluarga kita juga bisa menjadi apa tuh pasangan kita bisa menjadi berhala buat kita, ya. Anak-anak kita bahkan orang tua kita. Gimana cara taunya? Yaitu ketika kehadiran mereka itu bisa menghalangi kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara sekalian,哦，很多偶像。OK，请问大家，你们的偶像是什么呢？可以分享吗？你觉得你的偶像是什么呢？你们是否又敬拜上帝又敬拜偶像呢？可以分享吗？Saudara bisa share nggak sedikit? Apakah saudara itu punya berhala-berhala dan apakah saudara apa tuh menyembah Allah tapi di sisi lain juga menyembah berhala? Boleh cerita sedikit? Kira-kira yang bisa jadi godaan buat saudara, yang bisa jadi berhala saudara itu yang mana? 大家可以分享吗？哪一个能够成为你的偶像？Ben, tunggu Ben. 有吗？有吗？要分享？没有。哦，大家没有偶像了，没有敬拜偶像，大家都敬拜真神，感谢主。OK，大家，那我们的敬拜已经讨神节的吗？就是当我们唯独敬拜独一的真神，我们才能够拥有讨神喜悦的敬拜。那弟兄姊妹们，我们要向亚伯拉罕学习，当时上帝叫他奉献他的独生子，呀，那亚伯拉罕怎么回应呢？呀，原来亚伯拉罕愿意奉献他的独生子，所以当他要奉献以撒的时候，上帝对他说：“你不可在这童子身上下手，一边不可害他。现在我知道你是敬畏神的人，因为你没有将你儿子，就是你独生的儿子留下不给你。”哇，这个我看到这个经文的时候，我感到很呃奇妙。这个经文很奇妙，为什么呢？因为可能是我们对敬畏上帝的观念，跟上帝生成敬畏他的意义，可能不太一样。在这里，上帝生成，如果我不将任何留下不给上帝的时候，那就等于我们敬畏上帝。Saudara sekalian, ketika saya membaca ayat ini, saya merasa ayat ini luar biasa ya. Kenapa? Karena pengertian tentang artinya takut akan Allah itu mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan, begitu ya. Di sini Tuhan Yesus menyatakan takut akan Allah itu seperti apa? Yaitu ketika engkau tidak menahan sesuatu pun untuk diberikan kepada Allah. Itu artinya takut akan Allah. 所以大家如果我们没有留下不给上帝的话，没有留下任何事情不给上帝的话，那上帝说
我们是敬畏上帝的人. Kalau kita tidak menahan sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan kita adalah orang yang takut akan Tuhan. 弟兄姊妹们，我曾经有一个经验，好像就是当我拥有第一个女儿的时候，当她2岁的时候，她很可爱呀，我很喜欢她，我很享受跟她玩，我很享受照顾她，所以好像是她是我的宝贝呀。她的名字也是有宝贝的意思 ，Carissa 就是从希腊文的跟 Car 是就是心，所以我的女儿是在我的中心。后来当我跟我的女儿玩的时候，突然在脑袋里我想，哎，如果上帝把我的孩子，我的女儿回天堂的话，那怎么办呢？大家有这样的想法。后来，那我怎么回应呢？那时候我马上对上帝说：“上帝啊，你不要做这样啊！如果你当我我的大女儿小的时候，你已经不叫她到天堂去的话，那我会感到很伤心的。”是这样的。突然，上帝提醒我，你那么爱你的女儿吗？你犹豫上帝会给你最好的吗？你你犹豫上帝会把你的心把你伤心吗？就是透过带我的大女儿回天堂。Saudara sekalian, waktu saya pernah mengalami ini ya, mengalami itu. Di mana saya merasa ada sesuatu yang tidak bisa saya berikan kepada Tuhan. Yaitu ketika anak saya yang pertama usianya baru 2 tahun, dia kelihatannya itu begitu lucu, saya suka main sama dia, dan dia juga saya suka sekali apa tuh namanya merawat dia gitu ya. Saya menikmati. Dan bahkan anak saya itu adalah sebetulnya merupakan kesayangan buat saya, sesuai dengan nama yang diberikan kepada dia dari bahasa Yunani yang arti kar. Kar itu artinya hati, saudara sekalian. Berarti anak saya itu ada di pusat hati saya. Tapi suatu hari ketika saya main dengan anak saya itu, eh, tiba-tiba ada kepikiran begini, gimana kalau tiba-tiba Tuhan panggil anak saya pulang ke surga dalam usianya yang begitu kecil itu. Saudara tahu apa yang menjadi respon saya? Respon saya adalah saya berkata dalam doa saya, Tuhan, jangan lakukan itu kepada saya. Kalau engkau panggil anak saya pulang waktu dia masih kecil, maka saya akan sangat-sangat terluka hati saya. Ya, bahkan saya berkata kepada Tuhan, 我不知道我怎么活下去了. Saya kayaknya nggak bisa hidup lagi deh kalau anak saya sampai nggak ada. 但是后来上帝提醒我，你这么爱你的女儿吗？你以为我是很恶的上帝吗？这让你伤心吗？Saudara, Tuhan mengingatkan saya, apakah saya ini menganggap Tuhan itu begitu jahat sehingga dia menginginkan saya untuk merasa terluka begitu ya, merasa sedih. 所以那时候我马上向上帝求承认我的罪，上帝啊，我承认我拜偶像，我把我的大女儿成为我的偶像，求你原谅我，我把我的女儿现在献给你。Saudara saya kemudian doa sama Tuhan bahwa Tuhan ampuni saya karena saya menjadikan anak saya sebagai berhala dan saat ini saya mau menyerahkan anak saya di dalam tangan Tuhan. 所以弟兄姊妹们，那个是我的经验。那说弟兄姊妹们，我们也是能够成为从三一里的朋友们学习，就是哈拿尼亚、米沙利、亚萨利亚，他们3个人，当王要求他们拜偶像的时候，他们怎么回答呢？他们在但以理3章的季节这样说：即便如此，我们所侍奉的神能将我们
从烈火的窑中救出来。主啊，王啊，他也必救我们脱离你的手。18节，既或不然，王啊，你当知道，我们也不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。Saudara, ketika dia temannya Daniel itu, dia diminta menyembah kepada patung emas, sebenarnya yang didirikan itu, mereka jawabnya gimana? Ya, mereka bilang, Tuhan itu sanggup menolong saya, gitu ya, sanggup menolong saya, bahkan dari api perapian ataupun dari tangan raja. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong saya tetap tidak akan menyembah Allahmu atau berhalamu itu, dan saya tidak akan menyembah dia, tidak akan melayani ilah buatanmu itu. 弟兄姊妹们，我们有这样决定的态度吗？我们有这样决定的回应吗？我们有这样的决定的信心吗？我们能够这样做吗？Saudara, apakah kita punya iman yang sedemikian, sikap yang demikian, respon yang demikian? 我们不会侍奉偶像，我们不会敬拜偶像。虽然我们会面对困难，面对刑法，但是我们决定我们不会侍奉或敬拜偶像。Apakah kita punya ketetapan hati untuk seperti itu? Bahwa kita tidak akan melayani ataupun menyembah berhala, sekalipun resikonya kita menerima kesulitan dan bahkan menerima hukuman. Apakah kita punya keyakinan itu? Saudara sekalian, ini adalah tantangan buat kita sekalian. 这个是我们的挑战。可能大家还没有经历过这样的挑战，但是以前我曾经听过基督徒在即将他们经历这样的挑战，如果他们没有不想离开向耶稣的信心，他们会面对困难。Saya pernah mendengar waktu di Makassar dulu bahwa ada orang Kristen yang kalau tidak mau melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menghadapi kesulitan. 有人这样经历过，那我们呢？怎么样呢？所以，弟兄姊妹们，今天我要结束，以3个经文给大家分享，我们怎么能够拥有超神喜悦的敬拜呢？就是透过马太福音22章31节，可以我们看这个经文，这个耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”所以我们要全心爱神。我们后来在彼得前书1章6节说，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。罗马书12章1节说，所以弟兄们，我一生的旨被劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。换句话说，我想跟大家说，我们怎么拥有超神喜悦的敬拜呢？就是我们要我们要奉献我们的生命，我们要献上我们的生命，让我们有敬拜上帝，让我们拥有超喜悦上帝的敬拜。弟兄姊妹们，我们每天我们要奉献我们的生命，关注在耶稣身上，让我们所说的、所做的，就是我们奉献给上帝。Saudara sekalian, setiap hari kita harus mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Dengan demikian baru kita bisa memiliki penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Allah, maka kita baru bisa memiliki penyembahan yang berkenan kepada Allah.
setiap hari kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. 有的结论呢，超升学的敬拜是什么呢？就是我们唯独敬拜上帝，唯独敬拜独一的真神。Kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya menyembah kepada satu-satunya Allah yang sejati。愿这个愿神的话语能够祝福大家。请问大家要问什么事情吗？如果没有的话，我先邀请李老师带领结束祷告好吗？